أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to our Shrab channel. Guys, hari Senin kita nak bercerita tentang cerita seram pada malam ni. Kalau minggu lepas kita cerita pasal budak sekolah, minggu ni kita nak cerita tentang hiking guys. Pengalaman-pengalaman orang naik ke gunung, naik ke bukit ataupun sebagainya. Pasti bila dah masuk hutan ni macam-macam yang ada. Okay, kita akan cerita lepas ni. Korang kat dalam ni jangan lupa tekan like, tekan subscribe dan juga hit bell notification. Lepas tu kita akan cerita dengan korang tentang hiking. Let's roll it. So guys, macam kita tahulah, orang-orang yang masuk dekat dalam hutan ni bukan calang-calang orangnya. Orangnya mesti ada preparation daripada segi mental dan juga fizikal. Nak hiking ni bukan semua orang boleh buat, mat. Nak kalau kau asyik bedah nasi goreng ayam, teh ais tengah-tengah malam, balik futsal makan nasi goreng ayam, macam tak pancen kan. Okay, kita nak cerita pasal ada satu kisah ni. Bukan satu lah, ada dua sebenarnya kisah yang berkaitan dengan hiking. Korang tahu kan, kalau nak masuk hutan ni kita ada macam-macam yang kita kena jaga. Terutamanya adab, percakapan ataupun segala tingkah laku lah paling penting sekali. And kalau korang nak tahulah, orang-orang yang selalu masuk hutan ni, diorang ni memang cukup mahir dengan selok-belok dekat sana. Okay, kita tak nak panjang-panjang cerita. Kita nak terus cerita dengan cerita kita yang pertama ni guys. Cerita yang pertama ni datangnya daripada seorang, dia bukan hiker lah, tapi dia suka nak pergi hiking waktu-waktu cuti ke. Sebab dia ni antara bekerja dan juga orang kata apa stress in work lah, people said. Okay, seorang brother yang bernama Hasif telah pun berkongsi cerita dengan aku. Menurut dia, okay, Assalamualaikum Cap, aku nak berkongsi dengan kau tentang satu kisah yang di mana aku ingat lagi perkara ini berlaku pada tahun 2019 pagi. Lepas sahaja subuh, aku bergerak bersama dengan dua orang rakan aku dan terjadi kisah misteri ketika perjalanan kami hendak menuju ke Gunung Jerayan Kedah. Utara. Okay, alright. Menurut Hasif, dia kata waktu tu lebih kurang pukul 6.30 pagi. Biasa guys, orang-orang yang suka pergi hiking ni, diorang ada masa-masa favourite tau. Tapi biasanya tak adalah tengah-tengah panas 3-4 petang tu, jarang kot. Aku rasa biasanya diorang akan pergi pagi ataupun biasanya subuh. Subuh kan, betul lah. Biasanya subuh lah kan dia akan pergi kan, lebih kurang sebab dia tak nak panas. Dia orang nak tengok sunset, benda-benda macam tu lah. So aku rasa si Hasif ni pun antara salah seorang lah. Okay, saya membawa dua kawan saya, iaitu Sani dan juga apa nama mamat ni? Weni. Wan je lah, senang. Ya Allah, bukan main orang putih lagi. Nama kawan orang suka hati je aku tukar. Okay, Sani dan juga Wan. Alright. Menurut apa yang dikongsikan oleh Hasif, dia kata perjalanan mereka bermula ketika mereka bergerak sekitar pukul 6.30 pagi. Okey, perjalanan daripada rumah aku nak pergi ke Gunung Jerai Cap, kira-kira apa ni? Dia ni tulis apa ni? Aku pula marah. Sabar Hasif. 40 minit perjalanan. Okey. Alright, faham. Okey, aku tak clear sangat perjalanan tu. Okey, kita start balik. 40 minit masa perjalanan yang perlu diambil oleh Hasif untuk menuju ke sana. Okey Cap, nak jadikan cerita Cap, waktu kita orang nak pergi hiking ni, si Sani ni tak beberapa sihat dan kami ni duduk bertiga lah dekat dalam satu rumah. Tapi si Sani ni kuatkan diri juga nak pergi ikut kita orang sebab dia kata dia rasa demam dia dah kebah sikit and then dia nak follow jugalah waktu tu. Okey, so aku bawa kereta waktu tu Cap, sebelah aku ni Wan dan belakang tu adalah Sani. So kami pun bergerak daripada kawasan rumah aku nak menuju ke area Gunung Jerai tadi guys. Berjalan dia pergi pagi kan, pagi tak adalah banyak kereta sangat kan. Waktu tu dia kata tak ada banyak kereta. So dia kata waktu tu perjalanan dia agak lancar and orang kata apa, tenteram lah. Dia pun buka lagu waktu tu and waktu
waktu pukul 6.30 6.40 lebih macam tu, Wan ni cakap dengan si ni lah, si Hasib ni. Hasib, aku rasa aku nak lelap kejap Hasib. Boleh tak Hasib? Tidur je lah, kau kerja malam siap semalam. Tu aku ngantuk ni. Si Sani kat belakang tu dah habis lah, dah barai habis lah. Tak apa, kau lelap je. Aku okey, aku dengar lagu. Boleh 40 minit dia, kejap je sampai. Bukan 2 jam, bukan KL 3-4 jam. Yelah. So si Wan ni pun tidur. Yang kat belakang Sani tu memang dia tidur, dah awal-awal dah tidur dah. So waktu dia kata dia tengah drive tu, dia pun buka radio. Dia buka radio, mula perlahan, kuat. Masa tu dia kata dia dengar lagu tu. Kau buat ku kata la 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 la, setiap masa la la la, bicara mempesona. Tiba-tiba dia break. Dia kata waktu tu. Sebab apa Cap? Waktu aku tengah leka duk dengar lagu tu, aku tiba-tiba tersentak dengan ada seorang orang tua. Tiba-tiba Cap, aku pun tak tahu, out of nowhere dia melintas depan aku. Mau tak break? Gila kau. Kalau aku duk leka nelayan lagu tu, tak melambung orang tua tu. Aku pun usah je orang tua tu. Tak ada apa yang pelik. Tak ada kata dia bawa tongkat ke Bayu Melayu ke. Tak. Dia nampak macam orang tua biasa yang aku tak tahu datangnya daripada mana. Pukul 6.40 pagi tu. So aku pun terus cekmen. Assalamualaikum Cik, nak pergi mana tu? Pagi-pagi macam ni terperanjat saya Cik. Dah kali nak melintas tu tengok kiri kanan Cik. Bahaya Cik, jalan ni tak besar. Tapi pakcik tu palau dia kata. Pakcik tu jalan dia ke depan macam tak ada benda jadi. So waktu tu si Hasib ni macam, apa benda lah orang tua ni kan. Bukan je. Waktu tu dia menggambarkan jalan tu agak sedikit sempit tau. Sebab dia kata jalan tu memang ada lampu jalan apa semua, tapi dia sedikit sempit. Dan kat tepi tu ada macam curam, dan dekat belah kanan tu ada beberapa perumahan lah, rumah-rumah kampung kat area situ. So dia tak pelik lah. Mungkin pakcik tu nak balik daripada somewhere kan, pergi berkebun ke apa ke, tak tahulah. Tapi dia macam nak balik daripada somewhere dekat rumah yang agak banyak-banyak kat depan tu. So dia pun meneruskan juga perjalanan dia. Dia teruskan je perjalanan dia. Dia terus. Waktu ni dia memang tengah layan lah lagu sorang-sorang apa semua. And waktu dia kata sampai satu ketika tu, kita orang dah masuk ke satu jalan besar tau Cap. Aku cuba untuk tengok side mirror belah kiri dan juga cermin pandang belakang tu. Aku pun tengok signal belah kiri sebab aku nak tukar line. Aku tengok belah kiri and aku tengok belah atas, belah belakang tu. And dalam keadaan gelap-gelap macam tu, aku tengok ada orang tengah bersandar tau dekat belakang tu. Tapi dia macam menghalang lah pemandangan aku untuk nampak kereta belakang. Aku nampak Sani ni macam ada ura-ura nak bangun. So aku tak adalah pusing belakang. Aku just cakap je lah, ni aku kiri sikit ni aku tak nampak ni. Dia kata macam tu. So waktu tu Cap, si Sani tu pun aku nampak lah dia bergerak ke arah kiri sikit. So aku nampak lah kereta belakang tu. Lepas tu aku dah tukar lane apa semua. Aku pun jalan. Okay, sampai nak jalan ke arah Bukit Gunung Jerai tu, dia ada satu jalan yang kau kena very careful tau dekat area situ. And kau kena banyak menggunakan cermin sisi dan juga cermin pandang belakang tu. And sekali lagi Cap, di si Sani ni aku tak tahu apa masalah dia. Dia duduk tengah-tengah and dia blocking pandangan aku nak ke belakang. Aku pun cakap lah, ni tepi sikit ni, kau ni asyik duduk tengah-tengah, aku nak tengok belakang pun susah. And then aku bawa je lah kereta, aku tukar lane apa semua. And kali ketiga jadi benda yang sama. Dia duduk tengah-tengah, tapi setiap kali aku cakap dia bergalih. Apa yang tak faham bahasa sangat member aku ni kan. Waktu ni aku dah menyirau dah. Aku cakap ni kalau sekali lagi dia buat sekali lagi punchline macam ni, memang aku sepak muka dia. Dia kata macam tu dalam hati dia. Ni seriously dia kata waktu tu aku jalan Cap. Okay, dalam waste waktu tu dah lebih kurang 8 minit lagi nak sampai dekat area Gunung Jerai tu. Okay, sampai dekat area Gunung Jerai tu, kau akan nak lalu kat satu selekor ni tau. And waktu aku lalu dekat area selekor tu Cap, aku pun tengok cermin and aku tengok cermin belakang. Sekali lagi Cap, cermin belakang aku tu nampak gelap and ada kepala orang. Waktu ni aku dah menyirap lah. Aku pun apa lagi, toleh lah belakang. Sani, kau faham tak, ke sana sikit. Waktu aku toleh ke belakang Cap, si Sani tu tengah tidur nyenyak. Aku terperanjat gila. Dia tengah tidur nyenyak. Kereta masih lagi berjalan. Aku toleh ke belakang. Sani tengah tidur. And waktu tu aku terdengar satu suara ni. Sip. Boom. 2019 aku kemelangan
bersama dengan 2 rakan aku dekat area Gunung Jerai. Aku masih ingat lagi pagi tu, aku masih ingat lagi suasana tu. Pagi tu aku kemalangan, kereta aku langgar pokok besar yang berada dekat kawasan tu. Aku tak tahu kenapa aku rasa nak tengok belakang. Sebab aku rasa pelik waktu tu. Aku tengok sepanjang like 15 minit, 10 to 15 minit aku berjalan, aku tengok cermin belakang, ada orang ke kiri ke kanan. Tapi bila aku toleh, kawan aku sedang tidur. Dan waktu aku toleh balik ke depan, kami semua telah pun kemalangan. Dan dia nak kita ucapkan Al-Fatihah kepada kawan dia, which is Wan, yang meninggal dunia pada hari tersebut. So itulah cerita dia. Ya, Gam. So itulah dia guys, ending untuk cerita yang pertama. Kenapa Acap pilih cerita dia? Disebabkan ending dia lah. Kalau nak cerita pasal hantu ke, seram ke, aku rasa seram juga cerita dia. Macam contoh kau tengah bawa ni kan, contohlah kau tengah dengar aku punya story ni, awak semua tengah dengar story saya tengah driving ni kan. Awak cuba tengok cermin sisi pandang belakang tu, nak kalau awak driving malam, ada orang kiri kanan, tapi kat orang kat belakang tu tengah tidur. Macam mana kan? Tapi dah tu lah dia guys kan, nak cerita pasal ajal maut. Ni semua tangan Tuhan. Dia kata waktu tu Wan tu terhentak kuat kot. Dia meninggal 3-4 hari. Bukan 3-4 hari. Dia meninggal dekat situ. And lepas 3-4 hari baru si Asif ni buka mulut dengan apa yang jadi waktu tu. Allahu Akbar. Berat cerita dia ni. Okay, alright. Cerita yang kedua ni guys, cerita yang kedua ni datang daripada orang Sabah ni bak. Aku suka tu bila baca cerita orang Sabah ni. Sebab orang Sabah kalau hantar email dekat aku, dia punya bahasa ni ada sikit unik dia. Itu Indonesia kan. Sudah salah server. Okay, alright. Okay, seorang Sabah. Nama dia Marin, Maryn, Marin. Okay, Marin ni macam susah nak sebut. Kita panggil dia Maria macam dah biasa pakai. Lisa tak boleh. Kita nak bagi nama apa perempuan? Yang senang sebut. PA. Hajar, okay, Hajar. Okay, lelaki. Okay, alright. Hajar, okay. Cerita daripada Hajar bukan nama sebenar. Nama sebenar dah sebut dah tadi. Okay, dia ni seorang hikers. Dia kata benda ni terjadi pada tahun sekitar 2004. Cerita lama ni mat. 2004, lama gila. Okay, benda ni berlaku di sebuah penggunungan di Sabah, tapi bukan Gunung Kinabalu. Gunung ini terletak di Sabah dan juga merupakan antara gunung yang popular untuk didaki oleh para pendaki di sana bah. Okay, alright. Okay, itu dia punya introduction. Kita nak cerita tentang apa yang terjadi kepada dia, yang Acap rasa lah bila kita go through sekejap lagi story dia, korang akan rasa macam what? Serious this thing gonna happen to the people lah. Macam tu lah lebih kurang. Okay guys, alright. Hajar. Assalamualaikum Abang Ashraf. Apa yang kau panggil aku abang kalau kau 2003 umur dah 21? Awak akak ni. Alright. Ketika berlakunya kisah ini, saya sudah pun berusia 21 tahun. Okey. Ini pengalaman pertama saya ketika saya hiking. Saya merupakan seorang pendaki gunung yang agak selalu juga meneroka beberapa gunung yang berada di kawasan Sabah. Tapi ini adalah pengalaman pertama saya sesat dan terpisah bersama dengan anak-anak tim yang lain. Okay, alright. Menurut Hajar cakap waktu ni memang seriously seram. Okay, dia masuk ke dalam hutan tersebut. Perjalanan nak ke arah gunung tu, dia masuk ke dalam hutan. Waktu tu Abang Acap, saya ingat saya telah pun waktu tu dalam keadaan yang sangat-sangat letih, sebabkan saya pun tak cukup rehat waktu tu sebelum tu kan. Saya berjalan bersama dengan 7 lagi kawan-kawan saya yang lain. Waktu tu kami semua orang kata macam biasa kan, kita orang hiker sama-sama, borak sama-sama, tak ada apa, nothing yang aneh pun berlaku pada waktu tersebut. Sampailah satu ketika ni Abang Acap, saya berjalan dengan kawan-kawan saya dan waktu tu saya terdengar Abang Acap ada orang panggil nama saya daripada belakang. Hajar, tunggu aku Hajar. Waktu tu saya dengar jelas Abang Acap
memang jelas. Ketika anak tim saya yang lain sedang mendaki ke atas, saya terdengar bisikan tersebut. Terus saya toleh ke arah belakang untuk mencari datangnya daripada mana suara tersebut. Saya pun toleh belakang cap. Waktu saya toleh belakang tu memang ternyatalah tak ada siapa-siapa, and waktu tu saya dah rasa seram sejuk. Wish, waktu tu bulu roma meremang, memang tak payah nak cakap lah. Sebab saya dengar jelas gila. Awak bayangkan seperti orang tu berdiri 10-20 meter je dekat belakang awak dan dia memanggil nama awak, dan bila awak toleh tak ada siapa-siapa dekat situ. Dan saya ingat pantang larang apa yang ada dekat dalam hutan tu. Kalau dengar suara ke apa-apa, lebih baik jangan toleh lah. Sebab lepas kita toleh, kita tengok depan balik, kita akan terpisah dengan yang lain. Dan itulah Abang Acap yang terjadi kepada saya pada waktu tu. Ketika lebih kurang 7 ke 8 saat saya toleh ke arah belakang, saya toleh balik ke depan, kawan saya yang 6 orang lagi berada dekat depan saya tadi tu, seorang pun dah tak ada Abang Acap. Seorang pun dah tak ada. Padahal perjalanan tu panjang tau. Maksudnya track tu, kalau kita berdiri dekat sini, kita boleh nampak like 50 meter ahead lebih kurang. Tapi dekat track tu tak ada orang langsung. Waktu tu saya dah terperanjat Abang Acap. Mana dia orang ni? Tadi ada dekat depan ni. Dan saya waktu tu macam tergopoh-gapah lah, berjalan ke arah depan untuk mencari mereka yang tiada di situ Abang Acap. Saya pun panggil, Hari, Intan, Amin. Aduh, kat mana dia orang ni? Waktu tu, and saya pun keluarkan telefon saya dan cuba telefon dia orang pada waktu tu Cap. Saya cuba telefon tapi tak ada seorang pun yang angkat pada waktu tu. Saya mula panik. Ketika saya panik, saya mempercepatkan langkah saya ke hadapan tanpa saya sedar kat mana saya sedang jalan. Dan waktu saya tengah jalan-jalan dan saya sambil tu panggil nama diorang, saya terdengar sekali lagi Abang Acap, nama saya dipanggil secara perlahan. Hajar, Salah, Hajar, Hajar. Macam tu. Saya tulis sekali lagi Abang Acap ke belakang. Tak ada orang. Saya tengok jam saya waktu tu 7.03 petang. Dah nak maghrib Cap. Waktu tu keadaan memang sudah senja ni Cap. Aku tak tahu apa nak buat ni Cap. Aku pun terus ke hadapan. Tapi Cap, ini bukan trek yang aku selalu lalu. Waktu tu aku dah penat. Aku pun ambil keputusan untuk patah balik dekat jalan di mana aku mula tadi bersama dengan kawan-kawan aku yang lain. Aku jalan daripada sana nak ke area yang tempat tadi. Aku jalan Cap, and sampai dekat tempat area yang aku cakap aku dengan kawan-kawan aku tu terpisah, aku ternampak ada seorang pakcik berdiri dekat situ. Aku macam, uish, ada orang. Okey lah, ada harapan boleh tanya kan. Mana tahu dia tahu dekat dalam hutan ni macam mana selok-belok dia kan. Tapi waktu tu Cap, aku jadi hairan sebab pakcik tu dia berdiri membelakangkan aku. Satu. Nombor dua, dia tengah menyapu Cap. Menyapu. Masalah dia bukan dia pakai penyapu yang yang cakor 3 tu, tak. Dia pakai penyapu, literally penyapu. Dia macam, takkan sapu daun dekat dalam hutan ni pula kan? Dia jadi pelik. So dia pun pergi ke depan. Assalamualaikum pakcik. Pakcik tu pun toleh. Kamu nak apa? Saya sesat ni pakcik. Saya sesat. Saya tak tahu kawan saya pergi mana. Tadi dia orang dengan saya. Kamu ikut mana? Sana pakcik. Sana mana? Sana. Lepas tu pakcik tu buat muka macam tu. Dia kata pakcik tu buat muka heran dan pakcik tu pandang dia. And aku berhadapan dengan pakcik tu. Muka pakcik tu tak pelik pun Cap. Muka pakcik tu memang muka pakcik yang lebih kurang 50-an, nak ke 60-an, yang ada misai sikit, janggut putih. And dia kata waktu tu pakcik tu tunjuk kat area yang aku jalan tu. Dia buat muka pelik dia. Dia buat muka pelik dia depan aku. Lepas aku pandang dia. Kita orang tak bercakap. And waktu tu aku macam, pakcik, boleh tolong saya tak pakcik? Saya nak cari jalan keluar. Kau dah masuk dah kan? Ya, saya tahu. Saya dah masuk dalam ni. Tapi macam mana saya nak keluar? Nantilah kau keluar. Pakcik tu cakap macam tu. Tapi dia tak layan aku. Dia terus menyapu. Aku pun tanyalah dia, pakcik, kenapa sapu tengah-tengah hutan ni? Pakcik tu jawab macam ni,
Suka hati aku lah, rumah aku. Kau sibuk kenapa? Ush, waktu tu aku rasa macam menyirap pula dengan pakcik ni. Dah lah tak nak tolong. Lepas tu kerek pula tu kan. Lepas tu aku macam tak apalah pakcik, kalau tak nak tolong tak apalah, saya jalan dululah. And aku pun teruskan perjalanan aku dan meninggalkan pakcik tu dekat belakang aku. And waktu tu aku pergi mumble lah. Aku pergi cakap macam ni, gila orang tua ni, tengah-tengah hutan menyapu, dah kenapa? Tiba-tiba aku dengar satu suara ni sahut nama aku. Hey manusia, kenapa sombong sangat? Aku pun toleh. Aku tengoklah pakcik tu, tapi pakcik tu menyapu je. Aku macam, apa benda siap pakcik ni kan? So aku pun teruskan perjalanan ke bawah, ke bawah dan ke bawah dan ke bawah. Sampailah satu ketika tu cap, aku ternampak penyapu pakcik tadi berada dekat area satu pokok ni. Tapi pakcik tu dah tak ada. Ini bukan penyapu pakcik tadi tu ke? Aku terasa macam tu waktu tu. Oh, memang dada tu memang berdegar-degar lah. Aku tengok area-area situ memang tak ada orang. Keadaan makin lama makin gelap. Tapi penyapu dia ada kat situ. Aku pun usah. Pakcik ni dah balik agaknya. Dia tinggalkan penyapu dia kat sini. Aduh, tapi kenapa dia tak tolong aku ni? Intan, aku penat lah. Waktu tu dia kata dia punya mental dah breakdown lah. Dia rasa nak menangis. Tapi waktu tu dia kata dia jalan ke bawah lagi, sebab dia memang kata dia ikut track di mana awal-awal lagi dia berjalan dengan kawan-kawan dia lah. And dia pun turun bawah lagi. And pada waktu tu cap, aku tergamam. Kenapa? Sebab depan mata aku cap, ada sebuah rumah besar. Rumah tu macam rumah kampung, tapi rumah tu besar gila cap, panjang gila. Aku dah terdiam waktu tu. Bila masa ada rumah dalam ni? Tak apalah, minta tolong je lah. Aku pun berjalan ke arah rumah tu, and aku bagi salam, Assalamualaikum. And ada seorang tua keluar. Kamu nak apa? Kamu cari siapa? Saya sesat ni pakcik. Boleh tolong saya tak? Nak tolong apa? Kau dah masuk? Dah, naik dulu. Pakcik tu cakap macam tu. Dan aku pun waktu tu aku naiklah ke atas. And bila aku naik ke atas jap, aku tengok dalam rumah tu memang normal. Memang tak ada apa-apa yang pelik, tak ada apa-apa yang hairan kan. Aku pun duduk, and then dia kata dengan aku, duduk sini, jangan buat apa-apa. Kecuali kalau nak tidur dulu waktu tu. So aku macam okay fine. Aku pun duduk. Pakcik tu pergi ke belakang. And aku macam rasa impress lah kan, ada rumah kat sini apa semua. And aku tiba-tiba aku macam rasa macam uneasy sikit. Aku rasa macam tak sedap hati, sebab aku rasa aku tak ada jalan keluar dah waktu tu. Dia kata okay, sampailah satu ketika ni cap, aku terdengar suara azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tengok jam. And waktu aku tengok jam tu cap, jam aku ni kosong, tak ada nombor, tak ada angka waktu tu. Aku dah tak tahu nak buat apa. And waktu tu aku tengok pakcik tu macam tak datang-datang tau dekat luar rumah tu. Aku rasa macam kena sidai apa ni kan, pakcik ni dah masuk tak keluar-keluar. And aku pun bangun ke arah satu macam laman tu, dan aku turun ke bawah rumah tu. Bila aku turun ke bawah cap, aku jalan ke depan sikit, aku terdengar sekali lagi nama aku disebut. Tapi kali ni nama tu lebih kuat tau dipanggil. Hajar. Aku pun toleh ke belakang. And waktu aku toleh ke belakang cap, aku tengok belakang tu hutan, gelap, tak ada rumah, tak ada apa. Dalam keadaan yang sangat-sangat gelap tu, aku memang takut gila lah. And jam aku tak berfungsi, handphone aku tak berfungsi. And aku lari keluar daripada kawasan tersebut. And waktu aku lari keluar daripada kawasan tersebut, aku terdengar ada satu suara panggil nama aku dalam keadaan yang sangat-sangat kuat sekali lagi. Hajar, ikut suara ni. Ini mak nak. Waktu tu aku macam, apa benda ni sial, what is going on now kan. Mak aku punya suara aku dengar waktu tu kat dalam hutan. Tapi waktu tu memang aku kuatkan diri cap. Aku berlari sehabis tenaga yang aku ada, dan sampailah kat satu kawasan ni, aku rebah cap. Memang aku rasa aku tak larat, and aku terbaring dekat area situ. Bila aku baring cap, aku rasa seperti badan aku ni diambil oleh seseorang, diangkat
oleh seseorang. Bila aku rasa badan aku diangkat, aku cuba buka mata aku. And waktu tu yang aku nampak hanyalah cahaya ambulan waktu tu. And aku memang separuh sedar, and aku terlelap, totally terlelap. And aku sedar-sedar je pagi besok aku berada dekat hospital. Dekat sebelah kiri kanan aku ada adik aku, ada ayah dan juga mak aku. And mak aku menangis-nangis Abang Cap. Tapi aku tak boleh nak bercakap dekat diorang. Aku rasa seperti aku ni tak boleh nak bersuara langsung pada waktu tu. Diorang menangis, aku tengok. Diorang baca doa, aku tengok. And aku tak boleh bercakap. Sampailah ke hari yang berikutnya, suara aku mula keluar. Tapi dia jadi perlahan Abang Cap. Dia macam and aku ambil masa 6 ke 7 bulan untuk dapat balik semula suara aku. And Alhamdulillah Abang Cap, aku dah sepenuhnya sembuh sekarang. Dan kisah ini aku ceritakan balik selepas 3 tahun aku selesai berubat. Dan itulah kisah yang dikongsikan oleh Hajar kepada kita. Uish, dahsyat man. Ini pengalaman aku tak tahu apa nak cakap. Tapi pada waktu tu dia difahamkan telah pun hilang lebih kurang 4 hari 21 jam. Uish, memang dia kata waktu tu bila dia dah hilang je, memang semua orang try cari. And menurut kawan dia, si Intan, last kali nampak dia tu, dia nampak si Hajar ni berlari dekat area bawah tu. And bila dia orang start kejar, Hajar tu dah tak ada. So wallahualam guys. So itulah dia guys, cerita yang kita nak kongsikan kepada korang untuk malam ni. 2 kisah hiking, aku harap korang terhibur. Okay, macam-macam cakap guys, kita ada artis untuk edisi special bulan ni. Korang dah dapat teka belum? Senang je, clue dia congkak, clue dia santau. 2 clue ni aku rasa korang tahu siapa dia. Okay, kita jumpa di special episode Seram Isnin minggu depan guys. I see you when I see you. Kita tengok siapa yang bertandang dan berkongsi kisah mereka. Wacau lu. Assalamualaikum. Bye.